Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So dalam video kali ini aku nak ceritakan lebih lanjut tentang OnePlus 10T yang baru juga dilancarkan. Dan actually untuk OnePlus 10T dia akan memasuki pasaran Malaysia pada awal bulan September ni. So memang dah sangat-sangat dekat. Dan basically kalau nak ceritakan balik sejarah OnePlus 10T ataupun specifically sebagai 10 series untuk OnePlus punya smartphone flagship, dia memang memfokuskan lebih kepada performance dan harga yang lebih mampu milik berbanding dengan Pro series. So paling latest kita ada OnePlus 10 Pro. Nak bandingkan dengan OnePlus 10T, memang dia ada fokus yang tersendiri pada series T dan juga series Pro. Untuk video kali ini aku nak kongsikan antara 5 sebab untuk beli OnePlus 10T dan sebenarnya smartphone ni sesuai untuk siapa. Let's talk about it. Sebab pertama sekali adalah rekaan dan juga kualiti binaan yang OnePlus lakukan pada model 10T kali ini. So dia menggunakan design language yang sama je macam flagship OnePlus sebelum ni, iaitu OnePlus 10 Pro menggunakan konsep rekaan yang memang nampak hampir sama, cuma dia ada kedudukan yang sedikit berbeza untuk membandingkan antara OnePlus 10 Pro dan juga OnePlus 10T. Bagi aku dari segi rupa luaran dia dan juga rasa pegang OnePlus 10T memang rasa premium, mewah dan rasa kukuh, memandangkan dia menggunakan material jenis aluminium frame, back glass Gorilla Glass 5, front glass juga Gorilla Glass 5. Bahagian rekaan yang aku paling suka sekali dengan OnePlus 10T semestinya dia punya sleek design dan juga back glass yang ala-ala macam ceramic finishing, yang kita rasa dia punya texture tu lain daripada typical glass yang ada sekarang ni. Seterusnya untuk bahagian skrin, OnePlus 10T menawarkan spek skrin yang memang bagi aku dah cukup padu untuk sebuah phone flagship. Flat Fluid AMOLED size 6.7 inci, refresh rate 120Hz, HDR10+, 10-bit color, 1000 touch response rate dan banyak lagi kelebihan untuk bahagian display dia yang akan memuaskan korang semua dari segi pengalaman untuk entertainment dan juga gaming. So far aku tak banyak nak complain in terms of dia punya screen. Smoothness tu ada, display dia memang just nice, tak over vibrant sangat, tak over saturate sangat. Kalau nak tengok filem tu memang kita dapat warna yang kita nak tengok. Tak nampak lah warna tu macam terlebih sangat color dia ke, diubah sangat ke, tidak. So memang aku rasa dari segi display dia memang tak ada complain langsung, and dia punya kedudukan punch hole display pun pada bahagian tengah. Perkara yang ketiga, memandangkan ini adalah OnePlus 10T iaitu T series. So T series ni memang biasanya OnePlus banyak fokuskan lebih kepada performance. So that's why OnePlus 10T menggunakan chip terbaru pada Qualcomm iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1, the latest flagship Android yang ada dekat market sekarang ni. Kalau nak bandingkan sebelum ni kita ada 8 Gen 1, 888 dan sebagainya, tapi yang paling terbaru adalah 8 Plus Gen 1. So diorang bagi pada OnePlus 10T. Dan bukan itu saja, OnePlus juga bagi 16GB of RAM, LPDDR5, UFS 3.1, storage 256GB. So in terms of performance dia memang tak boleh nak disangka lagi. Korang akan dapat kepuasan untuk gaming experience dengan dia punya fungsi Hyperboost Gaming Engine untuk korang nak boosting lagi gaming experience pada OnePlus 10T. Selain itu juga OnePlus ada meletakkan next generation of 3D cooling system untuk mengurangkan kesan panas pada smartphone ni masa tengah main game ataupun masa tengah charging. So cakap soal charging, memang smartphone ni adalah boleh dikonsider sebagai flagship pertama yang ada fast charging super VOOC 150W support. So aku rasa itu yang paling tinggi sekali lah untuk phone flagship yang kita dapat rasa pada phone OnePlus, satu-satunya phone OnePlus yang ada fast charging setinggi itu. Dan cakap pasal charging, mungkin ada yang persoalkan bahawa tak panas sangat ke, tak meletup ke bateri, tak rosakkan bateri ke, bateri ni mungkin boleh pakai dalam setahun je ke kan. Perkara tu kalau korang nak cakap pada 5 tahun lepas mungkin betul lah, tapi sekarang ni aku nampak yang teknologi untuk fast charging bateri tu, syarikat pengeluar sekarang ni dah pandai untuk adapt dengan kemahuan semasa dan juga teknologi untuk penggunaan yang lebih lama. Sebab aku rasa diorang dah buat kajian dah tentang apa yang diorang lakukan pada OnePlus 10T ni. Aku tak rasa diorang nak gamble untuk letakkan something yang diorang tak kaji ataupun diorang tak selidik betul-betul kan. So aku pasti diorang dah betul-betul tengok bahawa teknologi ni selamat untuk nak digunakan dan juga dijual kepada consumer macam kita. So that's why it's not a big issue. Even banyak juga teknologi yang diletakkan pada bahagian bateri, sepertinya ada dual cell 7C rating, dia bahagikan kepada dua bahagian 4800 mAh tu. So ada 2400 dan juga 2400 kepada dua bahagian yang berbeza. Tentang fast charging 150W tu, pihak OnePlus mengatakan bahawa korang boleh charge dari 1% to 100% lebih kurang dalam 19 minit. Dan aku memang cuba sendiri pada OnePlus 10T. Aku baru je test tadi, aku memang kosongkan bateri dia dan charge less than 20 minutes dah full. Aku macam, aku buat kerja sikit, tengok YouTube kan, tengok dah full. Wow,
pantas gila kan. Dan aku pegang sendiri smartphone tu, memang tak ada rasa panas yang melampau pun. Panas sikit tu adalah, tapi tidak melampau membuatkan aku macam rasa tak selesa, tidak. So itu adalah antara satu kelebihan yang besar juga actually dari segi performance dengan chip yang baru 16GB RAM and dapat fast charging super VOOC 150W dan sebagainya. So yang terakhir sekali adalah pada bahagian kamera. So kalau nak tengok spesifikasi untuk kamera dia, memang bukannya wow sangat, tapi bagi aku dah good enough bagi sebuah phone flagship. So dia menggunakan 3 kamera utama, ada 50MP, Sony IMX766, 8MP ultrawide dan juga 2MP makro. Kamera utama dia boleh capture 10-bit color, ada OIS dan juga EIS. So benda ni penting untuk memastikan korang dapat hasil gambar yang lebih berkualiti dengan 10-bit color tu. Dan OIS tu of course untuk capture gambar dengan lebih stable. So tak adalah macam nak letak effort lebih untuk nak stabilkan smartphone tu masa nak capture gambar lagi kalau nak buat zooming dan sebagainya. Dan of course untuk video tu rasa lebih stable lah kan, tak adalah perlu nak keras sangat kan untuk capture video tu. Dan untuk bahagian video, smartphone ni menyokong sehingga 4K 60fps. So that's why aku merasakan bahawa 4K 60fps tu adalah paling minimum lah kan untuk sebuah phone flagship yang perlu ada. So kalau tak ada 4K 60 tu memang aku komplain jugalah sebenarnya, sebab 4K 30 aku rasa macam tak cukup memuaskan lah. Sebab kalau 4K 60 tu at least kita boleh buat slow mo sikit kan, dia smooth sikit lah. Kalau 4K 30 tu macam frame rate tu macam sangkut sikit. So itu depends juga pada keperluan masing-masing. Tapi memang aku kalau nak rakam video, aku akan rakam 4K 60fps dan dah ada dah pada OnePlus 10T. So hasil gambar daripada kamera untuk OnePlus 10T bagi aku dah cukup memuaskan bagi kebanyakan situasi. Aku cuba selfie, aku cuba ambil gambar nature, ambil gambar portrait, ambil gambar close up, malam dan sebagainya. Dan dengan dia punya Nightscape 2.0 dia dengan ultra sharp apa semua, memang mampu memberikan hasil gambar yang cukup baik bagi sebuah phone flagship. Tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu teruk sangat, just nice bagi sebuah phone flagship. Lagipun smartphone ni memang banyak memfokuskan pada performance. So korang jangan letak expectation yang tinggi sangat pada bahagian kamera dia. Untuk video, untuk gambar boleh dapat yang bagus, cuma bukannya terlalu bagus. Hasil gambar portraitmu pun aku macam agak wow juga. Certain situation tu memang dapat capture potongan yang sangat-sangat baik dan almost perfect, tapi pastikan kena dapat pencahayaan yang cukup lah untuk capture portrait mode yang lebih nampak kemas. Dan of course depends juga pada situation yang korang ambil dan skills tangan korang sendiri untuk capture gambar tu. So kalau korang yang memang tak pakar pasal kamera pun, aku pasti korang boleh capture gambar yang bagus juga sebab dia ada 10-bit of color. Dekat setting bahagian kamera pun korang ada pilihan untuk nak turn on ataupun turn off dia punya AI function. Tapi kalau korang nak dapatkan color yang lebih natural, maybe korang boleh disable fungsi AI tu. Tapi kalau korang nak dapatkan 10-bit color dan juga warna yang lebih enhance lagi, korang boleh turn on fungsi AI pada kamera dia. So guys, konklusinya apa yang aku nampak dengan OnePlus 10T, memang pihak OnePlus banyak memfokuskan lebih kepada performance. So that's why ada beberapa pengurangan yang pihak OnePlus lakukan kalau nak bandingkan dengan OnePlus 10 Pro untuk memastikan yang smartphone ni boleh dijual dengan harga yang lebih kompetitif, tidak terlalu mahal sangat dan juga mungkin tidak terlalu murah sangat, just nice untuk spesifikasi yang ditawarkan. Dan aku tak pasti berapa harga rasmi di Malaysia nanti sebab diorang tak launch officially. Harga yang ditawarkan pun tak tahu berapa kan. So that's why korang just tunggu awal September ni untuk tahu berapakah harga jualan OnePlus 10T. Dan aku pasti dia takkan mahal daripada OnePlus 10 Pro dan dia akan lebih murah daripada OnePlus 10 Pro. Dan harga dia aku jamin akan lebih kompetitif dengan pesaing-pesaing yang ada dekat market Malaysia nanti untuk specs yang ditawarkan pada OnePlus 10T ni sendiri. So untuk OnePlus 10T memang aku nampak dia sesuai untuk orang yang memerlukan sebuah flagship phone yang baru dengan performance yang baik untuk tujuan gaming ataupun kerja yang heavy. Untuk orang yang nakkan sebuah flagship dengan kamera yang bagus, mungkin OnePlus 10T bukannya pilihan yang baik. Cuma kalau korang nak capture gambar yang okey, yang berkualiti, OnePlus 10T boleh bagi benda tu, cuma bukannya terlalu bagus. So that's why korang jangan expect lebih untuk bahagian kamera, cuma untuk performance dan juga fast charging bateri semua, memang ini adalah salah satu pilihan yang korang kena cuba sendiri. Kalau nak bandingkan dengan OnePlus 10 Pro ataupun dengan pesaing yang lain, mungkin harga ni akan lebih kompetitif. Okay, so guys, itu saja antara sedikit sebanyak yang aku dapat kongsikan tentang OnePlus 10T. Apa pendapat korang tentang OnePlus 10T? So korang just tinggalkan pendapat korang dekat komen dan sampai berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum, bye.